Ya, kita boleh mulakan. Hari ini hadis muka surat 83, hadis yang ke 181. Boleh catatkan ya. Hadis 181. Dan sesungguhnya telah menamakan oleh Nabi SAW akan anaknya Ibrahim dan Ibrahim anak Abi Musa dan Abdullah bin Abi Tolhah dan Munzir muka surat sebelah ya, 84. Dan Munzir anak Abi Usaid dekat dari kelahiran mereka. Nokta, hadis riwayat Muslim. Hadis 182, catatkan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik nama kamu kepada Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Nokta, hadis riwayat Muslim. Baik, saya masuk mula. Tajuk kita ialah berkaitan dengan kelahiran. Ya. Jadi yang kita pelajari bahawa anak-anak yang baru dilahirkan tadi hendaklah salah satu daripadanya kita berikan syarat-syaratnya, iaitu kita berikan dia nama, kemudian kita buatkan akikah, dan kita cukur rambutnya, itu syarat-syarat awal dalam akikah itu dalam hari yang ke-7, bukan hari pertama, tapi hari yang ke-7 atau hari yang ke-14. Itu untuk akikah. Masa itu boleh diletakkan nama, boleh dicukur sekali. Dan sebaiknya melihat bayi ini, kita doakan keberkatan untuk bayi ini. Kurang-kurangnya kita sebutkan, ya Allah, Engkau berkatilah kehidupan bayi ini sehingga akhir hayatnya. Jadi kita mohon keberkatan, minta kepada Allah keberkatan untuk si bayi ini. Dan selain daripada itu ialah perlindungan
kita lindungkan bayi itu daripada godaan syaitan atau gangguan syaitan. Contohnya seperti Maryam, Maryam didoakan oleh ibunya dengan kata-kata u'izuha bika wa zuriyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan dia, itu Maryam, dan zuriatnya daripada, aku lindungkan ia dengan Allah dan zuriatnya daripada syaitan yang direjam. Jadi itu tersebut dalam surah Al-Imran ayat 36. Kalau lelaki kena ubahlah. U'izuhu, jangan u'izuha. U'izuha itu untuk perempuan. Dalam surah Al-Imran tu menunjukkan Maryam perempuan, jadi kita ubah dhamir dia kepada hu. Jadi itu adalah pelajaran-pelajaran yang lalu. Dan yang kita baru baca tadi 181 ini, waqad samman Nabi sallallahu ibnahu Ibrahim, dan sesungguhnya telah menamakan oleh Nabi SAW akan anaknya dengan nama Ibrahim. Mengenangkan Ibrahim itu mengenangkan Nabi Ibrahim. Dinamakanlah Ibrahim. Ada anak Nabi lain Qasim. Dan juga Nabi telah menamakan Ibrahim juga anak Abi Musa. Wa Ibrahim ibna Abi Musa, dan Ibrahim anak Abi Musa. Dan Nabi pernah menamakan juga Abdullah ibna Abi Talhah, anak kepada Abi Talhah. Tau alif lam tu kalau ada kekurangan situ. Tau alif lam ha ta bersambung. Abi Talhah. Dan juga Nabi pernah menamakan juga Munzir. Nama bayi itu Munzir, anak kepada Abi Usaid. Qoriban min wiladatihim, iaitu dekat daripada kelahiran mereka. Mana nama ni tak boleh sampai berbulan-bulan baru letak nama. Letaklah nama dekat hari kelahiran. Hari ke-7 tu dah boleh letak nama. Terkadang daripada awal ibu bapanya pun dah mereka apa nama nak letak. Jadi nama tu dekat dengan kelahiran mereka. Dan 182, qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah katanya, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya sekasih-kasih sebaik-baik atau sekasih-kasih nama-nama kamu kepada Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi nama Abdullah dan nama Abdurrahman itu adalah nama yang disukai di sisi Allah. Iaitu nama Abdullah, hamba Allah, wa Abdurrahman, dan hamba Tuhan yang Maha Pemurah. Dan dulu mereka banyak menamakan anak-anak mereka dengan nama Abdullah. Ada satu generasi moyang dia namanya Abdullah. Kemudian anaknya dinamakan bapa nama Abdullah, anak nama Abdullah, atuknya nama Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Abdullah. Macam itulah. Mereka menyukai hadis ini. Sehingga 3 generasi dinamakan Abdullah. Dan perlu diketahui juga perkataan Abdul itu adalah hamba. Jangan salah meletakkan nama depan dia. Asmaul Husna depan tu jangan sampai salah. Sebab kita kadang teringat bapa saudara Nabi Abdul Muttalib. Jadi kita namakan anak atau cucu kita Abdul Muttalib. Salah. Abdul Muttalib itu nama musyrikin, hamba kepada Muttalib.
Jadi kalau nak letakkan abdu tu, hamba, mesti depannya ya nama-nama Allah. Ya. Abdul Qawi, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, ada 99 nama tu. Letaklah lepas Abdul. Jangan letakkan Abdul depannya bukan Asmaul Husna. Dah jadi hamba kepada taghut, kepada syaitan. Abdul Muttalib tak boleh, itu nama musyrikin. Abdul Uzza itu nama hamba kepada berhala. Berhati-hati meletakkan nama bila diletak perkataan abdu. Depan letak Asmaul Husna yang betul. Jangan fikir itu kerana mengingatkan bapa saudara Nabi. Salah. Baik, 182. Ni hadisnya panjang sikit. 182. Catatkan, dan sesungguhnya Nabi SAW telah mengubah nama-nama yang tidak disukai. Nama-nama yang tidak disukai kepada nama-nama yang baik. Maka adalah Zainab dinamakan Barrah. Maka dikatakan ia mensucikan dirinya. Lalu ia namakan dia Zainab. Dan adalah ia tidak suka bahawa dikatakan ia keluar daripada sisi Barrah. Dia keluar daripada sisi Barrah. Dan ia berkata kepada seseorang, apakah namamu? Ia berkata, Hazan. Dalam braket, duka cita. Ia bersabda, bahkan engkau sahal. Bahkan engkau sahal. Dalam braket mudah. Dan ia telah
mengubah. Nama Asia. Asia tu Ain ya. Nama Asia. Dalam braket durhaka. Lalu ia namakan dia Jamilah. Koma. Jamilah tu mana cantik. Bracket dia cantik. Dan ia berkata kepada seorang, apakah namamu? Ia jawab, Asrom. Ia jawab Asrom. Bracket kering. Ia bersabda, bahkan engkau Zur'ah. Bahkan engkau Zur'ah. Koma. Dan dinamakan bumi dikatakan kepadanya, dan ia namakan bumi dikatakan kepadanya Afroh, gersang. Dalam bracket gersang. Kepada Khodiroh. Bracket subur. Ataupun menghijau. Noktah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Daud. Biasa masuk mulu ya. Hadis 182, waqad ghayyara ghair, maknanya mengubah ya. Dan sesungguhnya Nabi SAW katanya telah mengubah asma'al makruha akan nama-nama makruh yang tidak disukai. Nama-nama yang tidak disukai ila asma'in kepada nama-nama hasanah yang baik ya. Fakanat Zainab ya, maka adalah Zainab tusama Barrah, dinamakan Barrah. Dulu ya, Zainab isteri Nabi itu namanya Barrah, bukan Zainab. Nabi tukar dengan nama Zainab. Fakilah, maka telah dikatakan tuzaki nafsah ya, ia membersihkan akan dirinya. Jadi perkataan Zainab tu adalah orang yang suka membersihkan atau mensucikan diri ya.
disebutlah Zainab. Ya, fasammaha Zainab, lalu ia namakanlah dia Zainab. Asalnya Barrah. Ya. Wa kana, dan adalah ia yakrahu, ia tidak suka. Yakrahu daripada perkataan makruh tadi. An yuqal, bahawa ia dikatakan kharaja min indi Barrah, ia keluar daripada sisi Barrah. Barrah ni maknanya ialah ya, luar. Mana perempuan yang suka keluar. Itu makna Barrah. Perempuan suka keluar disebut Barrah. Jadi Nabi tukarlah, tak suka dia dikatakan ya, keluar di sisi Barrah. Ya. Barrah tu makna suka keluar. Dia tak suka nama tu. Itu dia tukar Zainab. Ya. Faqala li rajul, dan ia berkata kepada seorang, Mas muka, apakah namamu? Ya. Qala, ia pun jawab, lelaki itu, ya, orang tu, hazan. Ya, hazan ni makna duka cita ataupun makna susah. Mana hazan ni? Ya. Duka cita ataupun susah. Ya. Qala, lalu ia lalu bersabda, bal anta sahal, bahkan engkau sahal. Sahal ni maknanya mudah. Ya, jangan namakan susah. Ya, namakan mudah. Ya. Lalu Nabi tukar namanya dengan makna sahal, dengan bahasa mudah. Hazan ni daripada makna duka cita, makna susah. Ya. Jadi tak sedap nama itu. Ya. Wa ghayyara isma Asiyah, dan ia telah mengubah nama Asiyah. Ini biasa banyak nama kita ni. Ya, mungkin nak menamakan Aisyah, Asiyah, patutnya Asiyah ni alif. Ya. Kalau Asiyah kan ada nama isteri Firaun Asiyah, kan, Asiyah. Jadi, ya, Asiyah ni kalau ain, Asiyah daripada asa, mana durhaka. Ya. Jadi tak sedaplah perempuan yang durhaka, Asiyah. Ya. Tapi kalau ejaan kita ni menjurus kepada alif, ya. Sebab kita punya ejaan Asia biasa, orang-orang nama Asia diguna A. Asia tu betul lah. Tapi kalau A ada koma atas sikit tu ain. Ya, Asia tu tak baiklah namanya. Ya, tapi kebanyakan orang-orang kita nama Asia tu A, tak ada koma atas, ya. Jadi menunjukkan kepada alif. Itu tak apa, nama Asia. Jangan Asia. Asia ni mana durhaka. Ya, fasammaha Jamilah, lalu ia namakan dia dengan nama Jamilah. Jamilah mana cantik. Ya. Ditukar nama perempuan tu daripada Asia kepada Jamilah. Ya. Waqala, dan telah berkata ia li rajul kepada seorang, Mas muka, apakah namamu? Qala, dia berkata Asram. Nama dia Asram. Asram ni kering. Ya. Nama kering. Ya. Nama kering tak sedap lah. Ya. Qala, sabdanya bal anta zur'ah, bahkan kau zur'ah. Zur'ah ni daripada, ya, perkataan zara'ah, mana dia subur, tanam-tanamannya subur. Ya. Maknanya daripada kering dengan makna ia subur. Ya. Kalau bertani itu zur'ah tu maknanya ya, tanam-tanamannya yang menjadi. Ya. Jadi ditukarlah dengan perkataan zur'ah. Dan bukan itu saja, wasamma ardon, dan telah menamakan ia akan bumi atau tempat, yuqalulaha, dikatakan kepada tempat itu namanya Afrah. Ya, Afrah. Afrah ni maknanya ya, gersang. Ya, tanah tu disebut sebagai gersang. Kalau kita duduk kat situ, ya, kampung gersang namanya. Ya. Kampung gersang. Tak sedap nama tu. Ya.
Macam dulu kat Kelantan apa, Cinta Berahi. Kan tak sedap bahasa tu. Ya, Datuk Ni Aziz tukar Cahaya Bulan. Ya. Sedaplah namanya. Ya. Ini Cinta Berahi, tak sedap bahasa tu. Kerana di tempat-tempat kita sebenarnya banyak ya perkataan-perkataan, nama-nama yang sebenarnya tidak tak indah disebut. Ya. Patutnya nama-nama itu kena tukar. Nabi pernah tukar Afrah gersang dengan nama Khadirah, menghijau ataupun subur. Ya. Khadirah. Nama tempat pun kalau tak elok, ya, Nabi ubah. Ya. Di Serembani ada nama satu Taman Marida. Ya, Taman Marida ni mana marid ni mana derhaka. Ya, kerana selalu dalam Quran disebutkan syaitan marida. Ya, syaitan yang derhaka. Biasa dinisbahkan kepada syaitan. Ya, jadi nama tu Taman Marida. Jadi sebenarnya sedap pada bunyi, pada maknanya adalah tidak bagus. Ya. Jadi taman yang derhaka, taman derhaka. Ya. Jadi tak cantik. Ya. Dah ada berapa orang ustaz kat situ. Daripada satu kata nak tukar sampai meninggal. Dua pun hajat nak tukar dah meninggal. Ya. Sampai tiga pun, yang ketiga pun sama juga. Ya, jadi ya tak diubah-ubah, tak diubah sampailah sekarang. Ya. Tak tahulah kata asalnya tu ialah nama kepada anak pemaju. Ya. Pemaju ya projek itulah. Tapi ya mungkin ya mereka ni tak tahulah nama anak tu sebenarnya dalam ya bahasa Arab ni tak baik. Ya, sebab kita ni lebih kepada bahasa Arab. Ya, kenapa? Sebab ya Al-Quran itu bahasa Arab. Ya. Jadi ya kita ya walau macam mana pun dia nak tengok maknanya pada bahasa Arab tu. Tapi kalau tak elok ya baiknya diubah. Ya. Jadi mana nama-nama yang tidak baiknya eloklah diubah. Ya. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, kalau nama orang tu tak baik pun ya senang elok diubah. Ya. Baiklah, kalau dalam keadaan sekarang ini nama-nama yang ya telah diregisterkan maknanya sukar untuk ditukar. Tapi bolehlah buat alias pun boleh. Ya, dan panggilan tu yang mustahab. Ya, walaupun namanya tadi tak baik, tapi dah register macam tu nak macam mana? Ya, macam di mana di Tanjung Karang ada satu budak namanya Hinzir. Ya, nama Hinzir. Ya, bila heboh-heboh Hinzir, barulah tahu si bapa ni dinamakan nama anak tu maknanya babi. Ya. Jadi nama Hinzir. Ya, kenapa dia letak nama Hinzir? Ya, sebab dia baca Quran. Ya, dalam Quran dia terbaca bunyi ya walah mal hinzir, dan daging babi, tapi tak tahu makna. Ya, jadi orang dulu ingatkan semua dalam Quran namanya tu semua baik, nama elok. Ya. Jadi letaklah nama anak Hinzir. Bila dah ibu-ibu orang yang menyebut-nyebut Hinzir ni barulah tahu. Ya. Tapi tak bolehlah nak ditukar nama tu, tapi tukar pada sebutan panggilan, tukar. Ya. Pada panggilan resmikan nama dia ubah. Walaupun pada dari register tak boleh nak ubah, ya, atau tak mengapa. Tapi yang penting panggilannya kena ubah. Kepada kalau didapati tak baik, ya, nama tu ubahlah. Pertama keluarga. Keluarga mengambil peranan untuk meresmikan nama baru. Ya, daripada keluarga tadi barulah kepada kawan-kawan, jiran-jiran, dan ya seterusnya kepada yang lain, supaya ia sedap disebut dan makna pun elok. Ya. Macam Nabi telah menamakan beberapa nama yang tak baik kepada nama yang baik. Ya, tempat yang tak baik, ya, Nabi pun ubah dengan nama yang baik. Ya. Baik, sampai situ untuk tajuk tu dah habis, ya, mengenai tentang wiladah, iaitu tentang hal kelahiran. Ya, jadi ambil pengetahuan, ya. Jangan besok ya anak cucu nak kekah dah umur 3 tahun, dah umur 3 bulan, dah umur
dah naik pelamin baru nak akikah ya. Jadi kita dah belajar ni, kita nasihatkanlah mereka. Ya, kita dah tak ada lagi lah, dah terlepas, tapi anak-anak cucu ya, nak berakikah kita ingatkan. Nak akikah hari yang ke-7. Tak ada hari ke-7, hari ke-14 ya. Kalau dah terlepas hari itu ya, tak mengapa. Benda tu sunat, tapi kita boleh masukkan dalam korban, bukan akikah. Akikah dah habis dah. Masuk dalam korban ya, letaklah nama pada senarai korban ya. Akikah tak ada lagi. Akikah hari ke-7, hari ke-14. Jangan ikut awam, orang awam. Akikah suka hati ya. Kalau akikah suka hati, tak adalah Nabi katakan hari ke-7 ya, ataupun hari ke-14 ya. Kalau kita boleh korban, tak ada harinya, semua hari-hari kita korban. Tapi korban tu pada hari raya korban saja ya. Itu kena faham ya. Ini naik pelamin pun ada akikah lagi ya. Kita main ikut ya orang awamnya ya. Jangan begitu. Tapi bukan nama akikah, nama korban. Nama korban. Bukan akikah. Nama korban macam mana kita berkorban lah. Letakkanlah nama dia sekali. Macam tu ya. Lepas daripada, kalau terlepas daripada hari yang ke-14. Sebab hari akikah tu hari yang tertentu ya, mana hari ke-7, bukan hari ke-6, ke-5, bukan. Hari ke-7. Tak dapat hari ke-7, hari ke-14 ya. Taruhlah anak ni ke hospital, tak apa. Boleh. Setahun tak? Setahun. Kan tadi hadnya sampai 14. Dan lebih 14 hari tu tak ada akikah lah ya. Jadi masukkanlah pada korban besok kalau ada hari korban ya. Bukan setahun ni, atas pelamin pun ada. Dah naik pelamin ya. Disebut akikah untuk pengantin ya, sekali ya. Jadi kita jangan macam tu lah ya. Ada ibadat-ibadat dia ada had dia. Macam contoh kita belajar bayar fitrah. Bayar fitrah kalau dah lepas raya boleh bayar fitrah, tak boleh lagi ya. Dah jadi sedekah biasa, bukan fitrah lagi ya. Samalah dengan korban ya, hari-hari korban saja yang boleh. Jadi akikah macam tu juga, jangan kita suka hati bila-bila. Tu tak ada ya. Okey, ada lagi pertanyaan? Tak ada, tak apa ya. Faham. Jadi untuk yang akan datang ya, kalau anak cucu tu ya, nasihatkanlah ya, kalau dia nak akikah. Kalau anak tu ke hospital contohnya, boleh dia akikahkan, tak mesti anak tu ada kat rumah ya. Boleh dibuatkan akikah walaupun dia di hospital ya. Okey, sekarang kita masuk tajuk baru ya. Fi siyahiddiki. Saya ulang, fi siyahiddiki wan nahiki wan nibahi. Tajuk dia dari hal kokokkan ayam jantan. Dari hal kokokkan ayam jantan dan suara keldai dan salakkan anjing. (183) Catikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, apabila kamu mendengar
suara bracket menguap. Muka surat 85 ya. Al-hamir keldai. Ya, keldai. Maka berlindunglah olehmu dengan Allah daripada syaitan. Maka sesungguhnya ia melihat syaitan. Koma. Dan apabila kamu mendengar kokokan ayam jantan, maka mintalah kepada Allah daripada kurniaannya. Maka sesungguhnya ia melihat malaikat. Nokta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 184. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendengar salakan anjing dan suara keldai waktu malam, maka berlindunglah olehmu dengan Allah daripada mereka. Maka sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, saya masuk mula ya. Ini berkaitan dengan suara binatang. Pertama ialah ayam jantan, yang kedua ialah keldai, yang ketiga ialah anjing. Ya. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW qol, ia bersabda, iza sami'tum nuhaqal hamir. Ya, apabila kamu mendengar suara atau menguaknya hamir, keldai, fata'awwazu billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah olehmu dengan Allah daripada syaitan. Ya. Fa innaha, maka sesungguhnya ia ra'at syaitan. Ia melihat syaitan. Ya. Wa iza sami'tum siyahad dikah. Dan apabila kamu mendengar kokokan ayam jantan, fasalu, maka mintalah olehmu kepada Allah, salullaha, mintalah kepada Allah, min fadlihi, daripada kurniaannya. Fa innaha ra'at malakan, maka sungguhnya melihat malaikat. Baik. Terutama kita terangkan dulu, ayam jantan dia berkokok, ada waktu dia. Waktu yang biasa dia berkokok tu bukan. Tapi kalau di luar waktu, dia berkokok di luar waktu, pada masa itu hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Ya. Mintalah kepada Allah daripada kurniaan Allah. Ya. Minta kepada Allah kurniaannya. Ya.
Tak kiralah kamu berdoa apa pun, boleh berdoa ketika kamu mendengar kokokan ayam jantan di luar waktu. Ya, itu yang di waktu pagi, ya, itu biasa ialah waktu-waktu fitrah dia. Ya, Allah dah jadikan fitrah dia macam tu, ya, dan dia mengejutkan berwaktu itu. Tapi kalau di luar waktu, berdoa. Kenapa? Sebab dia melihat malaikat. Ya. Kalau seandainya masa itu kita lalu, ayam tu berkokok, ya, kita doa. Malaikat lalu tu, malaikat pun aminkan doa kita. Mustajab doa kita masa tu. Ya. Dengan aminnya malaikat. Ya. Yang kedua iaitu tentang hamir. Tentang hamir disebutkan di bawah ni lagi jelas. Hadis yang ke-184, qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, Iza sami'tum nubahal kalabi, apabila kamu mendengar salakan anjing, ya, wa nahiqal hamir, dan suara keldai. Ya, tak tahu, kalau anjing kita sebut salak, kalau ayam kokok, ya, kambing mengembek. Tapi kalau keldai ni kita tak boleh keldai. Apa nak bunyikan ni? Ya? Dia nak sebut apa bahasa dia? Kalau kambing mengembek, ya? Harimau mengaum. Ya? Jadi kalau keldai, menguak. Ya? Tak tahulah. Pasal kita tak boleh keldai. Jadi kita sebut suara keldai. Ya, jelas satu billail, di waktu malam. Syaratnya waktu malam, ya. Kalau siang tu anjing menyala ataupun keldai berbunyi waktu siang, itu tidak dikira. Tapi kalau waktu malam, ya, kalau anjing ni orang tahu. Kalau salakan tu panjang, mengilai, ya, bukan salakan biasa. Salakan orang datang lain, ya. Jadi kena faham tu. Salakan anjing tu biasa dia mengilai panjang, salakan dia. Itu dia nampak yang kamu tidak nampak. Begitu juga keldai ni bila dia menguak, ya, waktu malam, artinya dia nampak yang kita tak nampak. Kalau kita ada pada masa itu, hendaklah kita berlindung dengan Allah. A'udzubillah min zalik, ya. A'udzubillah min zalik, ya. Aku berlindung dengan Allah, ya, daripada itu. Sebab apa? Dia melihat apa yang tidak kamu lihat. Fa innahunna yarawna ma la tarawna. Maka sungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat. Ini kelebihan-kelebihan binatang. Ya, Allah boleh nampakkan benda halus. Benda halus ni maknanya ialah jin. Ya. Jadi jin tu, ya, dia nampak jin lalu. Artinya dia bila nampak benda yang asing, ya, macam dia manusia dia biasa nampak. Tapi bila dia nampak benda yang asing, dia akan mengeluarkan suara yang macam menakutkan. Kalau anjing tu kita tahu, dia selalu salakkan dia memanjang dan mengilai. Ya? Itu berarti dia melihat, ya, bahasa kita melihat hantu lah. Dia nampak hantu. Ya? Begitu juga dengan keldai. Ini kelebihan-kelebihan mata binatang. Ya, Allah beri kelebihan. Ya, macam ibarat, ya, kelawar. Siang tak nampak sangat. Ya? Tapi malam, ya, terang benderang macam siang. Cuba yang mata malam macam siang. Siang pula macam malam. Yang kita jangan cakap lah. Ya, siang okey lah. Kalau malam dah malam, ya, lagilah kita gelap. Ya. Tapi macam tu Allah bagi kelebihan. Sama dengan yang lain. Ya. Seperti helang contohnya. Dia boleh tangkap tikus waktu malam. Padahal jaraknya jauh. Ya. Dia boleh nampak tikus tu berjalan. Ya, dia punya tajam waktu malam. Nampak jelas. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mata-mata binatang ni. Ya. Jadi kalau Nabi sendiri telah mengatakan kepada kita demikian, ya, artinya, ya, kita kena akur. Apalagi hadis tu sahih. Kalau ayam jantan, ya, berkokok di luar waktu, ya, itu baik. Kita minta apa-apa kepada Allah,
Ya, mudah-mudahan malaikat yang tengah lalu tu mengaminkan kita. Ya, tapi kalau suara hamir, keldai, suara anjing waktu malam, yang anjing tu ya tengok suara dia ya, saya kata tadi suara yang lain ya mengilai ya. Maknanya di situ kita kena berlindung. Sebab di situ dia nampak ya jin atau hantu ya tengah lalu. Dia nampak. Kita berlindung daripada itu. Ya, kita minta dengan Allah Ta'ala ya, daripada itu. A'udzubillah min zalik atau a'udzubillah minasyaitonirrajim. Tak kiralah ya, apalagi perkataan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Tak kiralah asal kita baca ayat perlindungan. Baik ya, jadi kita faham ya dua hal-hal yang berkaitan dengan suara ini. Ya, ada kebaikan untuk kita dan ada juga yang memberi isyarat tak baik untuk kita. Ya. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang tentang fil ya majlisi. Ya, dari hal majlis. Ya, insyaAllah akan datang. Ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin.